Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai Practical Works 1, actuators ataupun penggerak untuk yang kita guna sekarang ni ialah motor direction. Contoh kita pakai motor untuk mengawal kita punya, untuk menggerakkan kita punya robot. Okey, dekat sini ialah kita punya rubrik untuk pelayan. Satu, kita nilai ialah practical skill. Okey, practical skill ni kita ada markah dia 1, 2, 3. Yang S1, S2, S3, S4 ni ialah student sebab dulu kita buat by group. Pelajar 1, pelajar 2, pelajar 3, pelajar 4. Sekarang ni kita buat secara individu. Okey, individu. Seorang saja buat. Masing-masing buat. Okey, jadi ni ialah penilaian practical skill dia. Kita ada sini ialah total dia 15 markah. Kemudian untuk report pun secara individu juga. Jadi report ni, dia maksima dia untuk satu item ni ialah 5 markah. Jadi 2 ni 15 campur 15 dapat 30 markah. 30 markah yang kita dapat tu kita akan convert pula menjadi 100%. Okey. Itu ialah pemarkahan dia. Dan ni ialah dia punya detail lah untuk apa yang kita nilai untuk awak punya practical works. Okey. Okay, kita pada objektif. Jadi objektif kita ialah kita nak design land mobile robot ni menggunakan Proteus software. Okey, yang ni pelajar telah lukis menggunakan Proteus software. Kemudian kita akan tulis program dalam Arduino software untuk mengawal kita punya motor driver ni lah. Supaya kita boleh tengok robot kita ni bergerak macam mana. Forward, reverse, spin, CW, spin, CCW, turn left, turn right ataupun stop. CW ni ialah clockwise. Yang ni CCW ni ialah anti-clockwise. Okay. Yang ni Proteus software yang awak guna untuk lukis tu, untuk drawing litar. Dan controller yang kita pakai ialah Arduino Uno. Arduino Uno, dia punya fizikal dia macam ni. Dia punya dalam awak punya Proteus tu. Betul dia macam ni. Okey, ni ialah otak kepada kita punya robot. Okey. Ini ialah coding ataupun program yang kita nak tulis lah. Supaya kita boleh mengawal kita punya Arduino tadi. Jadi awak letak sini. Ni nanti kita belajar dengan detail nanti lepas ni. Okey, maknanya program ni akan ditulis dalam ni. Okey. Ni ialah untuk software Arduino. Kemudian kita pergi pada actuators. Actuators ni yang kita guna dekat sini, penggerak dia ialah kita pakai DC motors. DC motors ni dia boleh gerak dua arah motor ni. Sama ada nak bergerak secara clockwise, pusing secara clockwise, ataupun kita nak pusing secara counter clockwise ataupun CCW. Terbaliklah. Okey, yang ni ikut jam, yang ni lawan jam. Okey, kalau kita nak CW, dekat sini kalau kita nak CW, kita punya bekalan kuasa atau bateri kita ni positif, kita sambung kepada positif motor. Kalau belah negatif, kita sambung kepada belah negatif motor. Okey, belah negatif bateri sambung ke belah negatif motor. Jadi dapat run clockwise. Kalau kita nak suruh dia terbalik pula, dia punya motor kita ni, dia punya pergerakan dia terbalik, kita sambung negatif bekalan kuasa sambung pada positif motor. Positif bekalan kuasa ataupun bateri tadi sambung kepada negatif motor. Jadi dia akan terbalik dia punya pergerakan. Okay, dua pergerakan lah. Senang. Tukar polariti sahaja. CW dengan CCW. Okey, kemudian kita ada edge bridge. Edge bridge ni kita guna untuk mengawal DC motor. Bila kita guna edge bridge ni, kita tak perlu guna secara manual untuk tutup switch ataupun nak tukar sambungan dekat motor ni. Tak perlulah kita tukar sambung kali ni secara manual. Tukar belah ni, lepas tu tukar pula polariti belah ni, tak perlu. Kita buat sambungan macam ni. Lepas tu bila kita guna program, automatik dengan coding kita tu, kita boleh arah kita punya edge bridge ni supaya dia sambung untuk CW ataupun sambung sebagai CCW. Okey. Sebagai contoh, misal kata kita nak supaya motor tu stop. Kalau kita nak suruh motor tu stop, kita tulis coding supaya edge bridge kita ni, switch ada part ni semua terbuka. Terbuka macam ni. Okey. Terbuka switch ataupun dengan kata lain off. Switch dalam keadaan
off. Okey. Bila keadaan off macam ni, maka motor kita akan stop. Okey, kalau kita nak dia jadi CW, kita tulis coding supaya S1 ni dalam keadaan bersambung, on. S4 ni on. S2 off. S3 off. Bila kita off dalam keadaan macam ni, bermakna motor kita ni dalam keadaan CW. Okey, lagi satu. Misal kata kita nak supaya motor kita ni dalam keadaan CCW, kita boleh tulis coding supaya dia mengawal kita punya H-bridge ni, di mana switch S3 kita on, switch S2 kita on, switch S1 off, switch 4 ni kita off. Jadi motor ni akan jadi CCW. Okey, ni dia punya H-bridge ataupun motor driver tadi. Yang mengawal switch dekat motor kita. Sama ada jadi stop, CW dan CCW. Okey. Ni fizikal dia. Ni dia punya gambar dalam Proteus. Okey. Okey, jadi ni awak baca sendirilah. Dia punya task dia ni. Maknanya awak kena lukis dulu. Okey. Lukis, litar. Lepas tu tulis program dan coding tu. Program ataupun coding. Coding awak ni, awak kena sketch. Awak kena verify. Lepas tu awak kena compile ke binary. Lepas ni saya tunjuk pula macam mana cara dia. Jadi dia kata dekat sini, text file tu kita akan masukkan dalam Arduino Uno di Proteus. Barulah kita boleh runkan. Okey, lepas ni saya tunjuk pula macam mana cara dia. Okey, yang ni awak draw. Kebanyakan pelajar dah siap drawing. Siapa-siapa yang boleh siap, sila siapkan drawing yang ni. Okey, kemudian saya pergi kat sini. Untuk coding Jadi saya try sikit pasal coding. Okey, atas ni ialah untuk kita initialize. Kalau kita memuluskan kita tulis program, kena ada initialize ni. M2 sambung ke 13. Okey, M2 awak sambung ke 13. Dekat sini, mana 13? M2 sambung ke 13. Okey, rujuk letak kat sini. Saya akan ajar mengenai coding ni. Jadi mula sekali awak kena initialize dulu. Cara tulis dia ialah INT. Lepas tu M2. M2 sambung dengan 13. Maknanya awak akan sambung M2 ni pada kaki nombor 13. Rujuk sini. Okey. INT M1 sambung dengan 12. Maknanya awak akan guna pin nombor 12. INT E2 sambung dengan 11. Maknanya E2 awak akan sambung ke kaki nombor 11. INT E1 sambung dengan 10. Bermakna INT tu, E1 tu akan disambung pada pin nombor 10 di Arduino kita. Boleh rujuk kat sini. Okey, boleh tengok dekat awak punya data masing-masing lah. Tu dipanggil sebagai initialize. Initialize ni maknanya kita nak guna pin nombor berapa pada kita punya Arduino. Okey, kemudian kita pergi pada void setup ni. Yang ni mesti kena ada lah macam ni. Ni kena ikut je lah. Serial begin 900 ni pun ikut. Awak jangan delete tu. Biar je macam tu. Dan awak kena ingat sebelah sini ialah titik semicolon. Okey. Titik lepas tu ada koma bawah tu. Semicolon Dan yang ni cara penulisan dia ialah guna pin mode ikut. Pin tu huruf kecil. Mode tu M tu huruf besar. M1 huruf besar. Koma output. Maknanya motor kita ni sebagai output. Sebagai keluaran. Sebabnya dia ni bahagian penggerak, maknanya dia keluaran. Kalau kita guna sensor, contoh dia kalau kita guna sensor, kita buat input lah kalau sensor. Ataupun kita pakai switch, kita tulis input kat sini. Tapi disebabkan dekat sini kita guna ialah kita punya motor. Jadi motor ialah sebagai output. Okey, jadi kita tulis kat situ M1 output, motor 1 output, motor 2 pun output. E1 output dan E2 juga sebagai output enable. E1, E2 tu ialah enable yang kita sambung kat sini ni. Okey. Ini ialah kita punya H-bridge tadi. Okey, H-bridge ni mengawal kita punya switch pada H-bridge ni ialah untuk on ataupun off kita punya switch pada motor.
Yang ni dikawal oleh kita punya Arduino ni. Arduino ni pula boleh berfungsi apabila kita tulis atau cara ataupun coding. Jadi coding dia kita tulis kat sini, coding dia. Mula sekali kan tulis lah ni. Hak ni jangan tukar, biar je macam ni. Buat setup, ikut betul-betul. Jangan ada salah koma ke, salah noktah ke, tak boleh. Kalau kita buat coding, kita kena ikut betul-betul. Kalau kita tulis silap sikit pun, dia akan kata ada error lah. Jadi ikut betul-betul. Okey, ni ikut semua. Semua macam ni. Okey, dekat sini pun ikut juga. Okey, ikut macam ni. Awak tulis semua lah, ikut semua daripada sini sampai habis bawah ni pun awak ikut semua. Okey, sorry, sampai kat sini ikut semua. Yang ni saya nak tunjuk. Okey, teori kat sini. Digital write. Okey, awak tulis macam dia juga. Digital write M1 high. Bermakna motor 1 kita dalam keadaan high. Dan digital write motor 2 dalam keadaan high. Kalau high ni bermakna motor kita ialah forward. Dia bergerak ke depan. Sebab ni high. Yang ni pun high. Dan dia punya nilai ni VAL E1 sama dengan 255. Yang ni ialah nilai kelajuan motor kita. Paling maksima ialah 255. Yang ni pun sama juga. VAL E2 sama dengan 255 ni maknanya kita punya kelajuan motor dalam keadaan maksima. Kelajuan maksima. Jadi sekarang ni dia forward. Yang ni awak ikut je lah yang ditulis ni. Ikut sama macam ni. Okey, yang ni warna merah ni. Warna merah ni awak nak tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apa. Sebab ni dia panggil sebagai komen. Yang ni. Yang ni komen tak nak tulis pun tak apa. Okey, selepas semicolon ni awak tulis apa-apa pun komputer tak baca dah ni. Ni jangan tulis lah, tak tulis lah ni. Ni ialah teori. Tak faham Okey, ni saling ikut semua. Awak ikut seperti dia lah. Okey, yang awak tengok banyak-banyak ni. Yang ni bawah-bawah ni banyak-banyak ni ialah ni supaya kita boleh display dekat kita punya monitor. Okey, ditulis ni. Ni untuk display je. Misal kata motor kita bergerak ke depan. Okey, dia tulis forward. Kalau turn right, dia tulis dekat kita punya virtual terminal tu turn right. Okey, ni program untuk virtual terminal saja. Yang ni awak tak payah fikirlah yang ni. Jadi yang penting awak tumpukan sekarang ni ialah pada bahagian ni. Bahagian ni kita guna untuk penuhkan kita punya jadual. Yang warna merah ni tak payah tulis. Yang hitam je awak tulis. Yang ni awak kena beri tumpuan. Yang ni kita akan ubah-ubah. Yang ni kita akan ubah-ubah. Tengok betul-betul Yang ni saya bulat apa kali ni. Yang ni kita akan ubah-ubah nilai dia mengikut jadual. Okey, kita pergi pada jadual. Jadual dia sebagai contoh yang pertama ni dia dah bagi kat kita. Motor 1 high, motor 2 high, E1 255, E2 255. Awak tengok kat sini M1 high, M2 high, E1 255, E2 255. Ikut pada baris yang pertama ni. Dia pun tulis forward. Okey, lepas tu awak tulis sini pula. Tukar pula sini jadi M1 low, M2 low. Bila low, apa yang akan berlaku? Sini. Mungkin reverse. Awak tengoklah nanti kalau motor awak tu pusing terbalik, maknanya dia reverse. Okey, awak perhati. Pematian awak tulis kat sini. Okey. Kemudian M1 high, M2 low. Tukar pula sini. M1 high, M2 low. Yang lain ni tak payah tukar. Lepas tu tengok apa yang berlaku. Tulis jawapan dia dekat sini. Okey. Jadi awak penuhkan jadual ni. Jadual result awak ni. Okey, awak follow yang ni. Follow yang dalam awak punya jadual ni. Awak masukkan nilai dia ni dekat sini. Satu-satu. Masuk dekat sini. Ubah kat sini. Ubah kat sini. Lepas tu tengok pematian dia macam mana. Tulis jawapan dekat sini. Okey. Lepas ni saya akan tunjuklah dia punya praktikal dia. Okey, kemudian dia dapat result kat situ. Buat discussion. Apa yang faham. Okey, kemudian buat conclusion. Okey, siaplah report awak. Okey.